Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya telah pun membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan hari ini kita akan buat sedikit sharing tentang bagaimanakah cara resepi, apakah 5 resepi untuk buat detox dekat rumah tanpa mengeluarkan bajet yang melampau-lampau besar dia. Sebab apa? Sebab kenapa saya buat sharing tentang hal ini? Sebabkan saya nampak ramai orang bergantung harap kepada produk-produk, contohnya produk-produk apa nama tu? Produk detox ni. So sampai satu tahap mereka menjadikan itu sebagai sumber cara diorang untuk turunkan berat badan. Okay, now tapi sebelum tu saya nak tanya dekat sini, siapa dekat sini yang dah ada tu boleh tak komen sikit? Komen sikit je, tengok. Hai, Waalaikumsalam Puan Sanisah Saini, apa khabar? Alright. So, saya nak tanya juga dekat sini, siapa yang ada dekat sini yang mungkin memerlukan bantuan ataupun memerlukan pemahaman yang jelas tentang nak kurus, tak tahu nak detox macam mana, detox ni kena pakai duit berapa banyak, mahal ke murah. Jangan risau, topik itu kita akan sebut dan kita akan mention pada malam ini. Saya akan share 5 resepi untuk membersihkan apa yang terkandung dekat dalam badan kita supaya kita dapat membersihkan diri kita daripada benda-benda yang boleh mengganggu proses kita, progres kita untuk turunkan berat badan. Okey. Okey. Siapa yang ada dekat sini tu boleh tak komen? Boleh tak komen you all ni daripada mana, tengah buat apa semua kan? Sebab lagi best kalau kita dapat bersembang dan berborak, dan supaya juga kita akan dapat tahu apakah you punya concern dalam progres nak turunkan berat badan. Sebab kenapa saya buat topik ini pada malam ini, sebabkan saya nampak ramai orang terlalu bergantung harap kepada produk-produk detox ni sehingga kan ianya mengganggu progres mereka. Dan saya perasan juga mereka yang terlalu berharapkan kepada produk detox ni, mereka akan jadi susah untuk turunkan berat badan dalam jangka masa yang panjang. Waalaikumsalam Tuan Putra Yasir, apa khabar? Okay, now kalau perasan muka saya ada sedikit perubahan tu, jangan terkejut. Saya adalah orang yang sama yang buat live orang yang buat live selama hari ini. Okay, kita just tukar sikit style kita, ada simpang goatee sikit. Yes, simpan goatee sikit. Kononnya macam acah-acah Stone Cold Steve Austin. Okay, so now kita nak buat topik tentang sharing. Kita nak buat sharing tentang bagaimanakah nak resepi untuk buat detox dekat rumah. Hai Puan Nick, apa khabar Puan Nick? Saya harap Puan Nick berada dalam keadaan sihat walafiat. Hai Puan Shima Hashimah. Okay, now so siapa dekat sini? Alright, so Waalaikumsalam Puan Nur Azlinda Izan Atan. Harap semua berada di dalam keadaan yang sihat walafiat. Hai Puan Askute Atikah. Kacak kita coach. Terima kasih kita. Lah, garu guyu gerai nyamai. Gayu guru gerai nyamai. Bak kata orang di sana. Di sana cinta, di sini rindu katanya. Right. So, alright. So itu adalah kita punya introduction. So if you think yang topik kita akan membantu lebih ramai lagi orang supaya berada di tahap kesihatan yang lebih baik, dan mereka akan, if you think juga korang rasa topik ini akan menjimatkan banyak duit orang yang ada dekat luar sana, kemungkinan besar mereka telah berbelanja beratus-ratus ringgit sebulan untuk beli produk detox. Percayalah cakap saya, cara detox ni kita boleh buat dekat rumah je. Ada pisau, ada chopping board, kau tim settle. Ada air kowe ke air bersih ke, settle. Kita boleh buat dekat rumah dah tanpa berbelanja yang terlampau mahal. Waalaikumsalam Kak Asmah. Waalaikumsalam Kak Azian. Alright. Nampak tak perbezaan sikit wajah saya ni? Tapi tak apa, wajah saya ke tepi. Kita cerita pasal detox dulu. And
Okay, siapa yang dah ready untuk resepi yang pertama ni, boleh tak komen dah ready. Tapi sebelum you all komen dah ready tu, saya nak memperkenalkan diri saya lagi sekali lah. Nama saya Syah daripada Batak Fitness dan saya seorang fitness coach. Saya telah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja tanpa menggunakan sebarang produk-produk kurus. So that's why dengan adanya knowledge untuk turunkan berat badan, insya-Allah kita akan faham dengan lebih jelas tentang bagaimanakah caranya kita boleh menggunakan small budget yang kecil untuk membersihkan perut kita. Hai Puan Lara Khalisha, selamat malam. Topik best ni kan Puan Nik? Yes, Puan Nik. Lama tak dengar cerita Puan Nik. How's your business? Dengar cerita macam lebat betul, macam hujan lebat. Okay, yang pertama siapa yang dah ready tadi? Tak ada siapa ke yang kata ready ni? Ke sibuk sekarang tengah ambil pen dan pensel dan kertas untuk menulis resepi ni? Kalau katakan you all perlukan sedikit masa untuk cari pen dekat pencil box anak, silakan. Okay, mungkin ada yang nak mencari pen dan kertas. So yang pertama sekali, sementara korang tengah mencari pen, kertas dan pensel picit anak dekat dalam anak punya pencil box, saya nak share sekarang ni. Pertama sekali adalah dengan menggabungkan orange, carrot dan ginger. Detox nama dia. Pernah join program detox 10 hari, belanja wow mahal gila coach, kena beli macam-macam, tak juga turun kan. So detox saja memang tak boleh lah sebenarnya. Kita buat detox ni untuk membersihkan perut sikit, supaya perut kita, sebab perut kita kan ada terlampau sangat banyak benda yang berlaku dekat perut kita, sampai bila kita masukkan skop dekat dalam perut kita, dekat dalam kita punya usus-usus, kita tengok diri kita sendiri pun kita akan termuntah. So that's why kita perlunya untuk membersihkan kita punya usus, kita punya perut, supaya segala apa yang kita makan akan dapat diserap ke dalam badan kita dengan lebih baik. Waalaikumsalam, apa khabar? Semangat, masih pagi. Orange, carrot, ginger. Yes, Tuan Aziz Mazid. Carrot, orange dan ginger dan halia memang boleh membantu kita membersihkan sikit. Kenapa? Sebab buah orange tu adalah sejenis antioksidan dan dia kaya dengan vitamin C, dan dia ada juga fiber dan sebagainya. Halia pula memang dah terkenal dengan homemade remedy ataupun pernah digunakan sebagai ubatan ataupun remedy dalam bahasa Melayu ubatan lah, macam resepi untuk sihat lah kisahnya kan, untuk membantu kita dalam proses pencernaan, dalam proses bloating, perut kembung dan perut kram. Biasanya kita akan ada benda-benda macam tu, terutamanya bila kita makan terlampau banyak sangat. So that's why kalau katakan kita makan terlampau banyak sangat, kita boleh beli Ino Halia katanya. Ino Halia sebenarnya boleh membantu juga, tapi daripada kita beli Ino Halia, kita boleh buat dekat rumah juga. So that's why Halia itu memang betul-betul boleh membantu dalam proses pembersihan perut kita juga, dan dia juga adalah sejenis bahan yang nama bak kata orang putih tu anti-inflammatory. Dia boleh membantu kita punya badan kita supaya jadi lebih sihat lah, pendek kata. Alright, so far boleh buat dekat rumah, murah kan? Sebiji ataupun separuh oren, separuh carrot dan halia dalam 1 inci, blend together, letak ais ke, letak air ke, minum. Kau tim memang diperkaya dengan antioksidan, tak perlu pergi ke Boost Juice. Tahu tak Boost tu apa? Boost tu bukannya yang jenis e-wallet tu, Boost tu yang jenis macam ada satu kios dekat Shopee Complex, saya banyak ada kat KL. Saya tak pasti dekat negeri lain. Memang boleh best lah benda tu. Dia ada banyak gila gabungan buah-buahan yang best. Alright, saya nak baca sikit komen, boleh tak? Nak kurangkan berat badan, kurangkan nasi ke? Tak payah pun Puan Lara Khalisha. Kita boleh still makan nasi dengan kerap dan kita masih lagi boleh turunkan berat badan. Coach nak tanya, kenapa ya hari tu saya ada minum produk kurus tapi lepas minum seminggu berat itu Coach nak tanya, kenapa ya hari tu saya ada minum produk kurus tapi lepas minum seminggu
produk itu berat badan ada naik pula, kenapa? Okay. Yes. Saya suka soalan Puan Lara Khalisha ni. Okay, Puan Lara Khalisha ni dia bertanya, dulu dia pernah menggunakan produk kurus selama seminggu. Cukup je seminggu terus naik berat badan. Percayalah cakap saya, kenapa boleh jadi macam tu, itu adalah satu benda yang tipikal akan berlaku kepada mereka yang menggunakan produk kurus. Saya pernah share topik pasal produk kurus ni dalam adalah beberapa hari lepas. Saya cerita kenapakah sebenarnya efek produk kurus ni. Alright, produk kurus ni dia mengandungi antara bendanya, dia mengandungi nama dia diuretik. Diuretik ni adalah sejenis substance ataupun sejenis bahan yang memaksa badan kita untuk keluarkan air melalui peluh, melalui urin, melalui feces ataupun melalui kita punya najis dan melalui apa-apa cara sekalipun lah. Okay? So, bila kita mengeluarkan air di dalam badan kita, tentu kita akan dapat turunkan berat badan. Kenapa? Sebabkan badan kita mengandungi sebanyak 2/3 air. 2/3 daripada badan kita adalah air sahaja. So, yang lain tu adalah yang lain-lain kan. Tapi bila kita buang air dalam badan kita, memang kita akan dapat turunkan berat badan. Tetapi bila kita stop, okay, produk tersebut, badan kita akan naik semula sebab badan kita kena recover balik daripada air yang hilang itu. Arwah mak saya pernah menggunakan produk kurus sampai satu tahap dia punya badan dia dehydrated sangat teruk dan dia masuk hospital sebabkan dia terjatuh dekat rumah dia beberapa kali sehingga kan ada masak dan dia keluar masuk hospital banyak kali lah kisah dia. Right, kenapa saya tak buat benda ni Alright, so saya nak baca juga komen daripada orang lain juga. Okay, kes sama dengan Nisah benci ubat kurus sekarang. Dulu saya pernah minum ubat kurus, betul-betul kurus, tapi saya dah berhenti minum ubat kurus tu, gemuk balik. Macam saya sebut tadi, kebanyakan ubat kurus dia mengandungi bahan diuretik, dia paksa air keluar dalam badan kita. Antara bahan-bahan diuretik adalah kandungan kafein yang sangat tinggi. Kandungan adalah lagi beberapa kandungan yang lain, sama ada kandungan itu kandungan yang berbahaya ataupun tak. Itu semua bergantung kepada tahap betapa lepasnya dengan KKM ataupun negara kita ataupun badan yang mengawal produk-produk sebegini. Okay, so saya memang tidak sarankan untuk mengambil produk kurus. Kiranya ambil juga, kemungkinan besar berat badan kita akan naik balik. Itu adalah memang tipikal benda yang akan berlaku, tipikal senario yang akan berlaku kepada mereka yang mengamalkan produk kurus. Memang berat diorang akan naik balik walaupun diorang sebenarnya konon-konon dah jaga makan. Alright, itu adalah resepi yang pertama. Okay, itu adalah resepi yang pertama. Kalau you all rasa apa yang saya share ni betul-betul akan membantu lebih ramai lagi orang, please tekan button share supaya kita boleh menjimatkan duit orang daripada berbelanja terlalu banyak sangat dengan produk-produk kurus. Sebab benda-benda ni kita boleh buat dekat rumah sahaja dan kita boleh memvariasikan pula rasa dia mengikut tekak kita. Coach, nak tapis dulu ke sebelum minum carrot? Tapislah dulu. Tak tapis pun tak apa sebenarnya. Boleh je minum ikut sejauh mana larat tak larat je. Kita boleh minum terus ataupun kita boleh tapis dulu. Terpulang bergantung kepada individu. Saya dah stop dah coach minum ubat kurus waktu time saya minum tu lepas bersalin. Okey, alhamdulillah. So gunakan cara yang lebih sustainable. Bagi saya, kalau nak kurus, cuba guna cara yang lebih tahan lama daripada cara yang macam cara shortcut. Saya selalu bagi tahu kepada student saya, kalau you guna cara shortcut, insya-Allah nyawa you pun berada di dalam fast lane untuk dikapankan. Oh, jahat betul bunyi dia kan. Ditalkinkan. So jangan sampai kena talkin terlalu awal sangat. Alright. Itu adalah resepi yang pertama dan sekiranya you all sedang menonton Facebook live saya ni dekat mana-mana tempat di luar sana
di dalam Facebook group ataupun di mana-mana tempat, saya suggest untuk you all berada di dalam Facebook page Syahik, supaya you all akan dapat notification setiap kali saya buat live. So sebab kalau you tengok setiap hari saya akan buat live jam 9 pagi dan 9 malam, you all boleh tengok betapa bagusnya topik-topik itu, dan mungkin ianya akan membantu sedikit membuka minda kita kepada mereka yang mungkin rasa macam susah sangat nak kurus. Cara yang saya akan buat ni, cara yang saya bagi ni memang akan memudahkan kita untuk berjaya menurunkan berat badan. Kan, untuk dikapankan, jangan terlalu excited sangat dengan produk-produk kurus. Alright, itu adalah resepi yang pertama. Siapa sini yang dah ready untuk resepi yang kedua, boleh tekan button like, button love. Okay, siapa yang dah ready untuk resepi yang kedua? Saya nak share 5 resepi. Saya baru je share resepi yang pertama. Siapa yang dah ready untuk resepi yang kedua, tekan button love, komen dah ready. InsyaAllah kita akan masukkan, kita akan cuba, kita akan share menu yang kedua pula, resepi yang kedua. Alright, Puan Sanisah saya ni dah ready. Hai Puan Ida Nerina. Puan Ida Nerina senyap betul. Okey, coach nak minum seminggu berapa kali? Kita boleh minum sehari-hari pun tak apa sebenarnya, bergantung kepada tahap kesihatan. Kalau katakan seseorang itu ada masalah seperti gastrik, cuba kurang-kurangkan minum. Mungkin seminggu 3 kali pun dah cukup dah. Seminggu sekali pun boleh, tak ada masalah sebenarnya. Bergantung kepada tahap kita. Kita kadang-kadang kita benda ni kena try and error tau. Try and error. Kalau katakan rasa macam, oh boleh ni, minumlah lagi hari yang kedua pula. Kalau tak boleh juga, then stop. Buatlah dalam 2 kali sehari ke dan sebagainya. 2 kali seminggu, 2 kali ke 3 kali ke, bergantung kepada tahap ketahanan individu. Alright, dah ready kan? So, Waalaikumsalam Puan Izan Cookies, Puan Kamaziah, apa khabar? Alright, resepi yang kedua. Untuk pengetahuan, saya tak jual produk detox sebab saya dah bagi tahu resepi nak buat produk detox ni, korang boleh buat benda dekat rumah. Okay. Resepi yang kedua adalah cara dia macam, siapa yang minat, saya kurang sikit minat benda-benda macam ni. Ambil cucumber ataupun timun, daun pudina, campur dua-dua sekali. Okay, kita boleh buat jus pudina dan cucumber. Right, kenapa? Sebab timun ni dia mengandungi apa? Timun ini dia mengandungi antioksidan juga. Dia mengandungi antioksidan, dan ia juga akan membantu kita menyejukkan tubuh badan kita. Dan sekiranya you all ada masalah seperti gastrik, minuman ini sangat sesuai. Kenapa? Sebab kandungan dia lebih berakali sikit, dan dia akan membantu meneutralisekan masalah kita punya GERD. Kalau kita ada masalah gastrik lah, kalau kita ada masalah acid reflux, so kita boleh ambil cucumber campur dengan daun pudina, kita blend together. Kalau nak rasa macam sedap sikit, letak lemon. Kalau letak lemon tu, kalau katakan you all tak ada masalah gastrik lah, kalau ada masalah gastrik, cuba remove lemon tu. Alright, so itu adalah resepi yang kedua. Saya nak baca sikit komen, boleh tak? Tutut. Saya tersalah minum ubat kurus, boleh turun berat badan lagi coach kalau tak minum produk kurus. Saya tersalah minum ubat kurus, boleh turun tak berat badan lagi kalau tak minum? Boleh je sebenarnya. Yang ubat kurus ni sebenarnya dia boleh membantu kita turunkan berat. Boleh, saya tak kata tak boleh. Tapi ada juga yang tak boleh lah. Kisah dia. Cumanya kita macam terikat dengan produk tu. Kita kena berbelanja kepada produk tu dengan terlalu kerap, sampai mungkin kita akan rasa membazir. Mungkin sampai satu tahap ada setengah orang yang ada masalah, yang ter-affected dengan masalah PKP ni. Mungkin dia punya sumber pendapatan ada sedikit masalah kan. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi macam sedikit isu lah untuk berbelanja, untuk beli produk-produk detox ni atau produk kurus. Macam saya punya cara, saya ajar
macam mana you all boleh turunkan berat badan dengan cara you all sendiri. Saya akan ajar secara basic gila. Semua orang bila follow cara ni, insya-Allah akan dapat turunkan berat badan. Timun Jepun boleh ke? Atau timun biasa? Timun biasa puan. Timun Jepun tu lain. Dia function dia lain pula. Dia function dia lebih kepada macam karbohidrat punya benda. Sekarang ni kita nak cari something yang boleh membersihkan perut kita. Alright, so cucumber dengan mint, dengan daun pudina, insyaAllah. Macam mana campuran timun dan pudina itu, kuantiti, tak kisah, ikut suka. Letak macam, ambil timun. Ada contoh timun tak sini? Sini tak ada contoh timun. Saya bagi contoh saya punya benda ni. Apa ni? Nasonex. Okey. Potong dia. Letak dalam slice. Letak dekat dalam air dekat dalam gelas. Letak air. Letak sikit daun pudina. Kacau-kacau. Minum. Ataupun letak dalam fridge. Tunggu semalaman. Minum. Tak kisah macam mana sekalipun. Kalau rasa macam tak nak minum air sejuk, letak beberapa keping timun yang dah dipotong masuk ke dalam air, campak sikit daun pudina dalam sekeping 2. Alright, lepas tu letak air panas, minum. So insya-Allah ianya akan membantu kita membersihkan perut kita, menjadikan kita punya dalaman jadi lebih sejuk sikit. Saya dapat satu info daripada kita punya Batak Warriors yang rumah diorang masuk perompak. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Okay, kita doakan kita punya seorang Batak Warriors nama Puan Rugayah akan dapat keluar daripada masalah yang dia alami sekarang. Blender ke tak payah blender, letak je dengan air. Biar air tu, biar timun dan daun pudina tu meresap ke dalam air tu dan kita minum. Kalau blender timun tu boleh tak boleh je. Kalau nak blender boleh tak blender boleh. Macam cara saya kurang makan timun. So, saya pun tak pasti cara mana yang best. Okay? So, bergantung kepada kita punya cara. Macam cara yang dia bagi ni. Sebatang timun. Tengoklah separuh timun ke, dipotong-potong. Lepas tu letak dalam beberapa keping, beberapa helai daun pudina. Letaklah ais, letak air. Kalau katakan, kalau boleh, kalau nak minum ais lah. Kalau tak nak minum ais, boleh letak ais suam sahaja. Kalau blender sedap, then proceed lah. Sebenarnya tak ada masalah pun nak tak blender sebabkan dia punya substance dekat dalam timun tu dah meresap dekat dalam air tu, sepatutnya tak ada masalah lah. Alright, so itu adalah resepi yang kedua. Saya nak baca sikit komen. Nak disiplin diet macam mana coach? Okey, ada soalan yang ditanya kepada saya, Kak T. Kak T masih ada lagi tak kat sini? Right. Kak T masih ada lagi kat sini kan? Macam mana caranya nak disiplin diet? Okey, itu kita boleh masuk topik ni kemudian. Tapi basically, cara nak disiplin diet, kita kena faham bagaimanakah ataupun jenis yang macam manakah yang kita nak jadi. Cuba tanya kepada diri kita, berapa lama lagi kita akan hidup dekat dunia ni? Adakah kita akan hidup lagi 10 tahun? Adakah kita akan hidup lagi 100 tahun? Ataupun adakah kita akan hidup lagi setahun lagi? So, ada apa yang kita nak buat supaya bila kita pulangkan jasad kita ni, bukan jasad yang tak elok. Sebab kita dilahirkan dengan sihat walafiat. Kita dilahirkan dengan sihat walafiat, kita dilahirkan dengan tak ada masalah. Tapi throughout our years sebagai seorang manusia, kita tak menjaga badan kita sehingga kan ianya boleh mendatangkan penyakit. Tanya kepada diri kita, adakah kita cukup sihat? Tanya kepada diri kita, adakah kita mampu bermain dengan anak-anak kita? Adakah kita mampu bermain dengan cucu-cucu kita nanti? Sebab kalau katakan kita ada masalah dengan nak bersosial dengan anak kita, dengan cucu kita, bermaksud kita boleh buat sesuatu sekarang. Macam mana dengan cara meningkatkan tahap kesihatan kita, dengan cara meningkatkan, dengan menurunkan berat badan kita pun salah satu cara dia juga, benda yang kita boleh kawal. Sampai tak? Kalau tak sampai ni tak apalah. Alright. Siapa yang dah ready untuk resepi yang ketiga kan?
Siapa yang dah ready untuk resepi yang ketiga? Boleh tak komen? Dah ready untuk resepi yang ketiga. Coach, saya selalu buat lemon, serai, apple, daun pudina, sedap diminum sejuk. Itu Puan Izan Cookies punya resepi. Boleh follow Puan Izan Cookies punya resepi. Untuk pengetahuan, alhamdulillah, kita punya cara nak buat detox ni kan. Sebenarnya kita punya cara untuk detox ni, kita boleh memvariasikan rasa dia. Kalau kita beli kat kedai, kita beli kat farmasi, apa-apa brand sekalipun, rasa dia agak tak apa. So that's why sekiranya, what if kalau katakan kita ada macam liberty, kita boleh pilih flavor apa yang kita nak. Okay, detox untuk kuruskan badan. Inilah semuanya. Detox ni akan membantu kita untuk membersihkan diri kita, membersihkan tubuh, membersihkan kita punya dalaman perut, dan kemudian apa yang kita makan akan lebih mudah diserap nutrien dia, dan bila badan kita berjaya menyerap segala nutrien, insya-Allah akan lebih mudah untuk kita turunkan berat badan. Okey, dah ready resepi yang ketiga kan? Resepi yang ketiga ni saya nak share. Saya nampak ada beberapa orang yang dah ready untuk resepi yang ketiga. Alright, yang ini adalah nama dia. Jeng jeng jeng. Okey, dengar ni. Yang ni best. Saya suka resepi ni dan saya rasa macam saya tak ada selalu buat, tapi dulu saya selalu buat. Apakah dia? Okey, cara dia adalah ambil madu. Nak turunkan berat badan dengan cepat macam mana tu? Okey, tak apa. Nanti kita akan bersembang pasal tu. Sebenarnya kan, kalau katakan nak turunkan berat badan, kita sebenarnya memang ada buat online coaching. Online coaching dan membantu kita. Kita boleh bantu mereka yang ada masalah berat badan dengan cara mengajar macam manakah cara you all boleh turunkan berat badan tanpa menggunakan sebarang produk, tanpa berbelanja secara berkala. Maksudnya setiap bulan nak belanja bagai semua. Okey, dan korang mungkin tak perlukan coach yang terlalu lama, ataupun mungkin cukup sebulan pun dah cukup dah untuk kita dapat faham bagaimanakah caranya untuk kita sendiri turunkan berat badan. Okey, dan sekiranya Puan Tina Abdul Karim nak cuba untuk turunkan berat badan, boleh contact kita punya ejen-ejen, boleh contact kita punya stokis-stokis, boleh contact kita punya wakil-wakil Batak Fitness yang berdekatan dengan lokasi Puan Tina. Cuba bercakap dengan mereka, tanya dengan mereka bagaimanakah cara Puan Tina boleh turunkan berat badan dengan cepat. Okey, now, sekiranya Puan tak tahu nak contact siapa, boleh je WhatsApp nombor telefon yang saya dah letak di ruangan pin komen bawah tu. Okey, resepi yang ketiga, honey, madu, lemon, campur halia. Teh, lemon, halia. Teh halia, campur lemon, campur madu. Saya tak tahu apa panggil dia kan. Tapi dekat India, famous benda ni. Bukan famous lah, macam selalu dijadikan sebagai resepi ataupun cara mereka. So, resepi dia simple je. Ambil teh halia kan. Ambil teh dengan halia punya parti tu, campak sikit madu, campak sikit halia dalam tu. Minum. InsyaAllah, macam tadi saya dah sebut tentang halia. Halia tu tujuan dia untuk membersihkan perut kita. Teh adalah mengandungi apa nama tu? Mengandungi thermogenic effect, boleh meningkatkan metabolisme kita juga. Honey adalah sejenis untuk bagi perasa saja, walaupun begitu honey juga dia boleh ada juga sedikit substance yang boleh membantu kita dalam anti-inflammatory punya benda. Dan juga lemon, of course lemon adalah untuk detox. So boleh amalkan madu, lemon, halia, teh, ataupun teh halia campur lemon, campur honey. Boom, the best. The best tak the best lah. Lain orang lain tekak dia. Macam saya sedap lah benda tu kan. Macam tadi timun saya tak berapa nak sangat. So kalau katakan you all suka timun dengan apa tadi? Timun dengan daun pudina, proceed. Saya tak sangat dengan timun. Saya suka lagi dengan teh halia ni. So saya akan prefer teh halia ni untuk you all gunakan lah. Alright. So itu adalah resepi yang ketiga.
Halia Madu Lemon Tea. Yes, itu dia. Saya tak tahu bahasa apa nama dia. Saya boleh katakan teh halia campur madu lemon. Itulah kot cara nak sebut dia kan. Sebab resepi ni resepi India. So, madu lemon teh halia. Boleh lah. Boleh lah. Itulah kot nama dia kan. Right. Okay. Ini sedap sedap so sedap. Saya pun suka benda ni juga. Hai Jun, Julai, Ogos. Nama Jun, Julai, Ogos Alright. So kepada mereka yang mungkin yang sedang menonton saya dekat mana-mana platform di luar sana, saya suggest untuk berada di dalam. So untuk berada di dalam Facebook page Syah AK. Alright. Saya baca sikit komen. Syah pula. Saya guna lemon teh dengan halia saja. Pagi sekali, malam sekali. Lemon teh halia. Kau tim lah. Boleh lah. Boleh lah tu Puan Nur Aini. Tak ada masalah lah. Asalkan boleh lepas tekak. Sebab lemon tu sendiri dan halia tu sendiri mengandungi properti yang elok untuk badan kita. So boleh amalkan. Puan Sofia Razak. Green tea boleh ke? Green tea boleh. Tapi green tea bukannya untuk detox. Green tea untuk meningkatkan kita punya metabolisme badan. Bukan untuk detox. Jangan salah faham. Kat kedai mamak teh halia madu. Boleh lah. Teh halia madu suruh mamak tu aneh tambah halia sikit. Aneh tambah halia macam itulah kot bahasa dia. Kadang-kadang malam-malam ni saya rasa macam masuk air sikit kepala saya. So now, yang keempat, resepi yang keempat. Siapa yang dah ready? Tapi sebelum saya buka cerita pasal resepi yang keempat, nak khabar sikit. Superfood. Saya nak bagi tahu sikit tentang Superfood. Kita punya stokis dekat Melaka dah restock 130 pack dah. Dekat Melaka, Alhamdulillah. So, kenapa mereka restock sampai 130 pack? Sebab walaupun 130 pack dekat Melaka, walaupun Melaka tu sebuah negeri yang kecil, tapi boleh restock sampai 130 pack. Sebabkan mereka dah rasai keberkesanan Superfood ni terhadap diri mereka. So, Superfood ni satu kelebihan dia apa tau? Superfood ni satu kelebihan dia, dia mengandungi fiber yang sangat tinggi, dia mengandungi omega 3 yang sangat tinggi. So gabungan kedua-dua benda tu, dia akan membantu kita. Yang pertama, membantu kita rasa kenyang tu lebih lama. Kedua dia akan membantu kita, akan meningkatkan kita punya tenaga kita sepanjang hari. So kepada mereka yang sedang berpuasa 6 di bulan Syawal, percayalah cakap saya, ujian anda memang sangat teruk. Terutamanya bila kita berpuasa dengan anak-anak kita dekat rumah tengah makan macam-macam benda yang sedap, kita pun terleleh lah air liur kita. So that's why ambil Superfood ni, dia akan membantu kita rasa kenyang tu lama sikit. Dan insyaAllah kita akan dapat berpuasa 6 dengan sangat simple. Now saya nak baca sikit komen. Macam mana pula kalau kes tersalah minum ubat kurus, lepas tu badan naik, adakah boleh turun berat badan tu? Coach kena minum apa pula untuk turunkan lagi berat badan? Thank you coach atas infonya. Okey, Puan Lara Khalisha, kalau tersalah minum ubat, kalau tersalah makan ubat, as long as ubat itu kita dah stop, insyaAllah kita boleh turunkan berat badan. Alright. Puan Nur Aini, saya nak order macam mana? Okay, boleh contact kita punya agent dan stokis. Boleh Puan Nur Aini boleh bagi tahu lokasi dekat mana lah. Okay, sambung balik Puan Lara Khalisha. Tak ada masalah Puan Lara Khalisha. Kalau Puan nak saya bantu Puan, boleh saja contact kita punya wakil-wakil dalam yang paling dekat dengan Puan, negeri Puan Lara Khalisha. Puan Lara Khalisha duduk mana Puan? Dan Puan Nur Aini duduk mana? Okay. Kalau Puan Lara Khalisha ni macam saya nampak dekat Sandakan. Okay. Right. Kalau Puan Nur Aini duduk dekat mana? Penang. Okay. Alright. So boleh contact agent kita yang berhampiran dengan Puan Nur Aini dan Puan Lara Khalisha. Kalau tak pasti mana yang berhampiran dengan Puan, boleh sahaja contact nombor telefon yang saya ada letak di ruangan komen tu. Yes, Putra Yasir adalah wakil dekat Kedah. Alright, boleh contact juga Putra Yasir sebab dekat Penang kami belum ada lagi wakil dekat sana. So bolehlah sebenarnya contact yang paling berhampiran dengan tempat masing-masing. So terpulang, boleh contact lah boleh contact mereka-mereka ni yang berhampiran dengan kawasan masing-masing. Okay, now. Saya nak baca sikit komen lagi. Siapa lagi yang ada komen ni? Alright. Hihi, Sandakan tu kampung saya coach. Saya duduk Shah Alam. Kalau duduk Shah Alam bolehlah contact
bolehlah contact kita punya agent, kita punya stokis, dekat Ampang ni, Puan Izan Cookies pun boleh contact juga. Coach, halia tu kena blend ke, potong terus ke, atau masuk dalam teh? Puan siapa ni? Puan Izzah Garib. Puan Izzah Garib ada lagi Alright, Puan Izzah Garib ada lagi. So, Waalaikumsalam Puan Rahimah Ima. Okay, kalau duk Kelantan, ada stokis kami kat Kelantan, so boleh contact nombor telefon yang saya berikan tu, sebabkan stokis Kelantan kita ada sedikit masalah. Dikatakan rumahnya masuk pencuri, rumahnya masuk perompak kot. So barang kemas dia banyak hilang, tapi tak apa. Contact nombor kita dan akan bantu anda, bantu Puan Rohana Saleh untuk mendapatkan suku. InsyaAllah kita akan bantu. Coach itu boleh dicampur, boleh blend, boleh campur gitu saja dan minum dengan air. Untuk tahap keterimaan kita terhadap barang-barang tersebut. Waalaikumsalam Puan Hayati Yunus. Waalaikumsalam Puan Rahimah Ima. Okey. Resepi yang keempat. Siapa dah ready untuk tahu resepi yang keempat? Resepi detox. Resepi detox yang keempat ni, alright. So, resepi detox yang keempat ni adalah untuk mereka yang ada masalah gastrik. Yang ada masalah gastrik, saya memang betul-betul gila sarankan mereka untuk buat, alhamdulillah, buat resepi ni, buat air ni, air detox ni. Siapa dekat sini ada masalah gastrik, boleh tak bagi saya muka sedih sikit? Kenapa bagi muka sedih? Bagi muka sedih lah. So, siapa yang ada masalah gastrik, please bagi saya muka sedih. Kalau macam tak ramai yang ada masalah gastrik ni, so tak apalah kot. Saya duduk Shah Alam, Puan boleh ke? Boleh sahaja Puan Lara Khalisha kepada Izan Cookies. Alright. Siapa tadi? Makasih, saya dah WhatsApp dah. Okay, terima kasih Puan Nuraini. Okay, apa tadi nama dia? Yang keempat tadi tu, siapa yang sini ada masalah gastrik, boleh tak bagi saya muka sedih? Mungkin tak ada lah kot mungkin tak ada masalah gastrik. Tapi saya cerita juga, even kalau tak ada masalah gastrik pun, okay, saya walaupun tak ada masalah gastrik pun, kita boleh minum air ni juga. Macam manakah cara dia? Minum air kelapa campur daun pudina. Sedap tak? Daun kelapa campur daun pudina. So, air kelapa ni dia akan membersihkan kita punya saluran usus kecil. Saluran usus kecil supaya kita akan rasa lebih segar. Itu adalah cara dia. So, boleh je. Sebenarnya benda ni simple je kan. Ambil perah air kelapa, perah air kelapa dah. Kenapa? Ambil air kelapa tu, letak dalam cawan, letaklah daun pudina sikit. Kalau boleh, ambil satu slice lemon, dicampurkan sekali dengan air kelapa tu dan minum. Memang dia akan membersihkan kita punya perut kita. Sedap kan? So, cara dia macam mana? Sebiji kelapa campur beberapa helai daun pudina, campur satu slice lemon. Kalau nak tambah madu, tambah madu, tak ada masalah. So, kalau nak tambah madu, tak nak tambah madu pun tak apa. Sedap kan resepi keempat kan? Percaya ke percaya, sebenarnya resepi ini boleh membersihkan perut kita. Alright, kalau katakan mungkin ada masalah susah nak berak ke kan, pun boleh cuba cara ini. InsyaAllah akan dapat membantu juga. Macam mana cara nak kurus dengan cepat? Cara dia adalah contact kita punya stokis, contact kita punya agent, contact kita punya wakil yang berhampiran dengan kawasan Puan Lara Khalisha. Kalau katakan tak pasti nak contact siapa, boleh contact nombor telefon yang saya dah letak di ruangan komen tu. Okay, so boleh sahaja contact mana-mana. Yang nombor 4 tu okay kan? Sedap kan? Right, madu lemon teh halia, itu yang ketiga tadi kan? Right, siapa? Itu yang keempat, ambil package titanium, senang, betul. Right, so tak apa. Siapa yang dah ready yang terakhir? Kita punya resepi yang terakhir. Resepi Hajah, sedap kan? Okay. Alright, so yang ni pun sedap juga, resepi yang kelima. Siapa yang dah ready untuk resepi yang kelima?
Alright, Puan Lara Khalisha boleh contact kita punya wakil, kita punya ejen, kita punya stokis untuk bercakap tentang harga dan sebagainya. Kalau katakan nak tahu, kalau katakan tak pasti nak contact siapa, bolehlah contact nombor telefon yang saya dah letak di ruangan komen kat bawah. Saya akan sambung kepada resepi yang kelima pula. Resepi yang kelima adalah, nama dia adalah fruit infused tea. Teh yang dicampur sekali dengan buah. Dia akan membantu kita menyegarkan kita. Dia akan menyegarkan kita dan dia akan menjadikan kita lebih alert. Macam manakah resepi dia? Gini. Aduh, meletup. Okay, dah ready Resepi dia senang saja. Ambillah, okay, kita ambil teh O kosong macam tu. Teh O macam tu, kita ambil, kalau sebaik-baiknya ambil chamomile tea. Kak Puan Azian ada sedikit masalah mencari chamomile tea. So, cuba cari dekat Giant boleh, 99 Speedmart pun ada. Cari chamomile tea. CHAMOMILE nama dia. Teh chamomile nama dia. Dalam bahasa Melayu saya tak tahu nama dia apa. Tapi dekat Malaysia ni banyak je benda tu. Saya pergi komen sikit. Chamomile tea. Alright. Salam coach, saya lambat masuk resepi pertama tadi. Apa ya? Jauh sangat dah ni. Dah masuk resepi yang kelima dah ni. Tak apa. Nanti tengok balik yang pertama. Apa tu tadi? Chamomile tea tu, saya ada tulis chamomile tea tu. Itu boleh dijadikan sebagai kita punya base untuk teh. Kemudian kita boleh letak lah apa-apa. Kita boleh letak lemon sikit. Kita boleh letak daun pudina sikit. Alright, kita boleh letak daun, kita boleh letak kayu manis sikit. Terpulang nak letak buah apa dekat dalam tu. Okey, kalau letak kayu manis, dia akan rasa macam manis-manis sikit. Nama pun kayu manis, dia akan manis-manis sikit. Dan dia akan menambahkan selera kita bila kita campak sikit beberapa keping, beberapa helai daun pudina. Dia akan membantu kita rasa lebih refresh. So, benda tu, bila kita letak daun pudina, kalau kita letak sikit macam perahan lemon kepada teh tu, dia akan jadi lebih padu. Lebih padu dalam kita punya proses untuk kita membersihkan perut kita. So, sekiranya kita memvariasikan kita punya resepi ni, kita punya resepi detox ni, insya-Allah kita akan lebih mudah untuk turunkan berat badan. Tetapi jangan salah faham. Jangan salah faham, bukannya dengan mengharapkan detox ini yang akan membantu kita kurus. Okey, dia mungkin akan membantu membersihkan perut kita, tapi kalau kita masih lagi memakan makanan yang salah untuk kita, percayalah cakap saya, memang susah nak kurus. Yang paling penting bila kita nak turunkan berat badan, sebabkan saya nampak ada ramai yang highlight masalah nak kurus dengan cepat tu macam mana. Sebenarnya cara dia simple je, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Cara dia adalah dengan cara memahami apakah keperluan kita. Kita kena faham setiap makanan yang kita makan tu, adakah ianya menepati dengan keperluan kita. Adakah kita makan makanan tu dan kita makan pada waktu yang sepatutnya kita makan. Adakah kita main bedal saja, ataupun kita tahu mana yang patut makan dulu, mana yang patut kita makan kemudian. Sebab itu yang kami akan ajar sebenarnya. Kita akan ajar secara basic macam manakah cara you all boleh turunkan berat badan. Sekiranya so far kita punya cara telah membantu lebih daripada 200 orang. Ramai yang dah berjaya menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Hai, Assalamualaikum Puan Irawati, apa khabar? So, bila you all dapat dan berjaya menurunkan dalam 2 ke 3 kilo seminggu tu, itu adalah satu baseline lah, satu baseline yang kita boleh dapat menjadi lebih sihat. Sebab apa? Cara saya adalah cara fat loss, cara untuk menjadikan lemak kita tu sebagai sumber tenaga. Dan bila kita jadikan lemak kita tu sebagai sumber tenaga, lemak kita akan cair dan terbakar. Dan kita akan jadi lebih ramping. Dan kita akan jadi lebih sihat. Dan kita akan nampak lebih muda. Kita akan nampak lebih ceria. Kita akan nampak lebih bersemangat. Kita akan nampak lebih muda daripada usia kita dah sebut tadi kan. Nampak lebih jelita dan sebagainya. Saya tak rasa benda tu korang tak nak. Ramai orang yang menggunakan produk-produk kurus ni, badan diorang jadi macam makin lemau, makin sakit-sakit badan. So itu adalah bukan cara yang kami amalkan. Cara yang kami amalkan adalah dengan cara hasil dia kita akan jadi lebih bertenaga.
Dengan bantuan superfood juga memang akan membantu you all untuk menjadi lebih bertenaga, jadi lebih sihat. So that's why sekiranya you all masih lagi belum dapat lagi superfood ni, cuba dapatkan dekat ejen-ejen, stokis-stokis dan wakil-wakil yang berhampiran dengan kawasan you all. Kalau tak pasti nak kontak siapa, boleh je kontak ataupun WhatsApp nombor telefon yang kita dah berikan tu, supaya kita akan beri halakan, okay, halakan kepada ejen, stokis ataupun wakil yang berhampiran dengan kawasan masing-masing. Kenapa? Sekiranya korang berminat dengan superfood ni, let's say berminat, tapi korang kontak pula wakil dekat katakanlah Perlis, tapi kita duduk dekat Sabah contohnya kan, tak ke jauh benda Allah dia nak terbang. So why not contact orang yang berdekatan dengan kawasan you all, seperti di Sabah tu kan. Kita ada wakil dekat Sabah, kita ada wakil dekat Bintulu, kita ada wakil dekat Johor, kita ada wakil dekat Melaka, kita ada wakil dekat KL, kita ada wakil dekat Selangor, kita ada wakil dekat Pahang, kita ada wakil dekat Kelantan, kita ada wakil dekat Perak, kita ada wakil dekat Kedah. So, yang mana negeri yang tak ada tu boleh kontak wakil-wakil yang berhampiran dengan negeri masing-masing. Kalau tak pasti juga nak kontak siapa, boleh kontak nombor telefon yang saya dah letak di pinkan komen tu, dan kita akan introducekan you all kepada wakil yang berhampiran dengan kawasan masing-masing, dan insya-Allah mereka akan membantu anda. Mereka akan memberikan pengalaman, menunjukkan apakah sebenarnya kita punya cara membantu mereka untuk turunkan berat badan. So alhamdulillah kita dah membantu lebih daripada 200 orang. Kita nak membantu seramai 4,500 orang pada tahun ini, insya-Allah. Sekiranya you all berminat untuk menjadi sebahagian daripada 4,500 orang yang dah berjaya menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo seminggu, ada yang dalam 10 kilo seminggu, bolehlah WhatsApp nombor-nombor telefon yang dah ada di ruangan pin komen, yang ada di ruangan komen, dan juga nombor telefon di ruangan pin komen sekiranya you all tak tahu nak kontak wakil daripada mana yang berhampiran dengan kawasan masing-masing. Alright, seperti mana yang saya pernah bagi tahu sebelum ni, saya akan buat live setiap hari jam 9 pagi dan 9 malam, dan saya akan share topik-topik yang berkenaan dengan nak turunkan berat badan. Sekiranya you all nak turunkan berat badan, korang rasa macam korang ada sikit rasa risau untuk turunkan berat badan, bolehlah follow, like Facebook page IK ni, supaya you all akan dapat sedikit manfaat daripada hasil sharing saya yang tak seberapa ni. So alhamdulillah, saya harap sharing saya ni akan mengubah sikit persepsi mereka yang rasa tak pasti nak turunkan berat badan macam mana. Sebenarnya nak kurus ni tak susah, senang je kalau kita faham cara dia. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi esok, insya-Allah. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Alright. So kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kontak ejen, stokis dan wakil kami. Kalau tak pasti, kontak nombor telefon yang saya dah letak di pin komen untuk bercakap bagaimanakah cara you all boleh turunkan berat badan dengan sangat gila mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.